Sebelum kita mengetahui dengan lebih lanjut, marilah kita sama-sama mengenal apakah golongan-golongan yang menggunakan akal semata-mata dalam memahami konsep ketuhanan dan hukum agama. Allah telah memberikan akal kepada manusia supaya digunakan untuk berfikir, dan Allah juga menyuruh manusia ini supaya menggunakan akal fikiran mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta akal manusia yang Tuhan ciptakan mempunyai had dan batasannya. Oleh itu, sejak dahulu kala lagi Allah telah mengutuskan Rasul untuk membimbing manusia ke arah jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga telah menurunkan kitab suci untuk jadikan panduan kepada semua umat manusia. Tetapi ada segelintir manusia yang cuba memahami dan mengkaji kewujudan Tuhan dan hukum hakam yang dinyatakan dalam kitab dengan menggunakan akal sahaja, tanpa merujuk kitab sebagai panduan. Disebabkan oleh itu, maka lahirlah golongan-golongan yang sesat seperti yang kita ketahui adalah Islam liberal, Wahabi, Mu'tazilah dan Mujassimah. Golongan-golongan ini sentiasa melingkari dalam kehidupan masyarakat kita, tetapi cuma kita sebagai masyarakat tidak sedarinya. Golongan-golongan sebegini mengkaji perkara yang melampaui batasan fizikal tentang perkara-perkara gaib dan hukum hakam, dan seterusnya tidak mensahkan kajian tersebut melalui penurunan wahyu sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh itu, ajaran yang dibawa ini jauh terpesong daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Assalamualaikum, nama saya Muizzuddin. Pada bahagian ini saya akan menjelaskan tentang larangan menggunakan akal semata-mata dalam memahami kewujudan Allah dan hukum hakam yang ditetapkan. Terdapat banyak dalil di dalam Al-Quran menyuruh kita untuk berfikir. Contohnya pada surah Al-Imran ayat 190 hingga 191. Di dalam Maqasid Syariah terdapat bahagian menyuruh kita untuk memelihara akal sebaiknya. Ini menunjukkan akal sangat penting kepada kita. Tetapi pengguna akal mempunyai had dan batasan. Dalam urusan agama ia dibolehkan menggunakan akal, tetapi mestilah berlandaskan wahyu dan tidak boleh mengikut hawa nafsu, kerana hawa nafsu akan membawa kita kepada kesesatan. Akal kita tidak mampu untuk berfikir terlalu dalam tentang kewujudan Tuhan. Sebab itu kita perlu kepada panduan. Kita perlu merujuk kitab suci dan hadis dari Rasulullah SAW. Setiap apa isu yang berkaitan agama, kita boleh membuat kesimpulan. Tetapi kesimpulan itu tidak boleh bercanggah dengan dua sumber ilmu terbesar umat Islam. Sekian, terima kasih. Cara aliran ini meresap ke dalam hati umat Islam melalui ceramah agama. Golongan ini bergiat aktif dalam menyampaikan fahaman mereka yang bercanggah dengan syarak melalui ceramah agama yang kebanyakannya disebabkan di masjid. Hal ini berlaku kerana kebaikan mereka yang menawarkan ceramah tanpa bayaran kepada pihak masjid. Potongan video ceramah yang tersebar. Fahaman ini tersebar luas dan boleh dijumpai dengan mudah melalui potongan video ceramah yang kemudiannya disebar melalui YouTube, Facebook dan lain-lain. Perkara ini sangatlah berbahaya kepada masyarakat umum, terutamanya kepada mereka yang lemah dalam ilmu agama. Melalui penulisan di media sosial dan buku. Kecanggihan teknologi kini lebih memudahkan fahaman golongan ini disebarkan kepada masyarakat awam melalui media-media sosial seperti Facebook, WhatsApp dan lain-lain. Bukan kata itu sahaja, malahan buku penulisan mereka telah diterbitkan secara meluas di Malaysia. Terdapat beberapa cadangan penyelesaian terhadap permasalahan ini. Yang pertama, pihak berkuasa perlu lebih tegas dalam usaha mengekang golongan ini. Ini kerana jika tiada tindakan tegas yang diambil, permasalahan ini akan terus berlaku. Yang kedua, melalui penyekatan akses.
Penyebaran aliran ini dapat diselesaikan. Contohnya, penyekatan laman web ataupun aplikasi. Cadangan penyelesaian yang terakhir ialah memantapkan lagi asas akidah yang betul kepada generasi muda. Contohnya, pihak yang bertanggungjawab boleh mengadakan ceramah keagamaan untuk generasi muda bagi memantapkan lagi akidah mereka. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita meneruskan dengan kesimpulan. So, kesimpulannya, permasalahan berkaitan ini sudah lama berlaku dan bukan perkara yang baru. Tetapi, perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Kita boleh bendung benda ni sebelum terjatuh di dalam lembah kesesatan tanpa mereka sedar. Lebih-lebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Cabaran yang dihadapi lebih besar dan payah kerana penyemaran mengenai golongan sesat ini jauh lebih mudah kerana segalanya di hujung jari kita. So, jika tidak dihentikan sekarang, maka generasi akan datang akan mewarisi akidah yang sesat dan jauh terpesong daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Islam tidak melarang umatnya menggunakan akal, tetapi ia mestilah berpandukan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. So, sekian daripada kami. Terima kasih.